Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa dhakkirna wa nasina wa yassirna wa yassirna karim wa tammim bil khair. Alhamdulillah, malam ni kita dapat sambung lagi kuliah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dan malam ni kita akan baca bermula daripada ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu, dan seterusnya. Siapa baca? Umar baca. Nota tak ada lagi ya. InsyaAllah. Tengok situ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Bermaksud, dan ketahuilah apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni dermakan atau apa sahaja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan ingatlah, orang-orang yang zalim itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menolongnya, yakni melepaskannya dari azab Allah. Ayat 270. Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu dengan penuh keikhlasan, maka itu baik sekali, kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalau pula kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin kerana Allah, maka itu adalah baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahanmu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Ayat 271. Jadi kita baca sekejap tadi 2 ayat saja. Di dalam ayat yang pertama kita baca tadi 270, ada nota, satu nota 480. Jadi berkenaan dengan, dan ingatlah orang-orang yang zalim itu tidak ada sesiapa pun yang dapat menolongnya, yakni melepaskannya dari azab Allah. Orang-orang yang zalim itu. Jadi apa maksud orang zalim ni? Apa kena mengena dengan belanja ni ataupun nazar ni? Apa sahaja yang kamu belanjakan, yang didermakan, atau apa sahaja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi apa kena mengena hujung ayat ni? Disebutkan orang-orang yang zalim tu tidak ada siapa pun ni yang dapat menolongnya tu. Apa kena mengenanya? Ini ada kaitan dengan orang yang belanjakan sesuatu ataupun nazarkan sesuatu. Di situ kita kena tengok 480. Termasuk juga orang-orang yang menunjuk-nunjuk. Sebab sebelum ni, ayat sebelum ni kan, duduk bercerita tentang orang yang bagi sedekah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Sana ada sebut dah. Orang yang buat sedekah lepas tu membatalkan sedekahnya, yang ni mensia-siakan, tak dapat pahala apa. Bahkan dapat dosa ada. Kadang-kadang boleh berlaku begitu. Seperti orang yang belanja kerana riak. Jadi riak tu dia ada unsur syirik di dalam tu. Dari Islam ni cukup menentang syirik. Sebab yang nak ditegakkan, yang nak dimasukkan di dalam jiwa manusia ni ialah akidah tauhid. Yang bercanggah dengan akidah tauhid apa? Iaitu syirik lah.
dalam apa bentuk sekalipun. Termasuklah riak itu. Riak itu salah satu bentuk syirik juga. Kerana riak juga merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Kesyirikan pula adalah kezaliman. Sebab itu dia kait itu. Wa ma lizzalimina min ansar. Kenapa Allah kata orang zalim ni? Orang yang syirik itu sebenarnya dia melakukan kezaliman. Kot tu dia kait kot tu. Kerana riak juga merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Jadi Allah SWT naknya baru dapat pahala kita buat apa-apa kebaikan bila kita ikhlas. Tidak kerana lain. Kalau ada kerana lain tu ada warna-warna atau bau-bau syirik tu. Tak mahulah lagu tu. Dan kalau sampai ke peringkat teruk benar, memang kerana orang lain. Kerana orang lain dia pun sebut. Kalau tidak sabit orang, kita tak buat. Takut orang kata. Itu dia. Jadi kesyirikan pula adalah kezaliman yang sangat besar menurut firman Allah berikut. Baca situ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Bermaksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Jadi nampak tu kaitan kezaliman. Jadi orang yang buih sedekah sekalipun, orang yang bernazar sekalipun tak kena raya, dia melakukan satu kesalahan tu. Dan dia termasuk dalam orang zalim. Itulah istilah zalim yang diperkenalkan oleh Quran ni, dia lebih luas daripada zalim hak kita faham. Hak kita fahamnya zalim ni ambil hak orang lah. Apa hak orang? Orang tak suka. Gitulah zalimnya. Jadi Al-Quran nak ajar kita tentang kezaliman yang dalam makna yang lebih luas. Sebab itu kita kalau perhatikan agama ni dengan teliti, kita akan nampak tidak ada satu perkara hukum hakam dia tu sia-sia saja-saja, tidak. Misalnya kita kata kalau kita belajar fiqh lah, kita belajar fiqh tu asalnya daripada Quran dan Sunnah juga. Dia cerita kepada kita tentang najis. Najis tu pula ada banyak peringkat pula. Najis ringan, najis sederhana, najis berat. Najis ringan ni setara mananya kita nak menghilangkannya. Kalau najis pertengahan setara mana. Kemudian kalau najis berat kena macam mana. Dia ada pembahagian tu. Hak tu hak zahir. Hak zahir. Zahir tu kita tahu dengan apa? Kita tahu dengan kita bau busuk, misalnya. Ataupun kalau kita rasa tak sedap, rasa di lidah kita sebab basi. Tuhan buat lagu tu, kita manusia ni tak boleh terima. Benda-benda hak tak molek tu. Itu orang panggil najis, kotor. Jadi najis ni hak kita faham sangat zahir tu je. Kena tahi ayam, kena apa-apa hak bau busuk ke lah, hak tak sedap. Itulah kita kata najis. Sehingga kalau buruk, benda-benda buruk, benda tak molek, dalam bahasa orang guna najis, macam najis dadah tu. Tapi dari segi agama tidak najis. Kalau duduk dalam semaya, dalam poket misalnya, duduk semaya, dadah tu sah semaya, tak ada apa. Daun dadah ke apa tu, kita buah dia, biji dia, tak ada najis. Tapi disebut najis dadah. Dan disebut innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrikun tu najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun, najis dia sebut, kotor tu. Padahal judi apa najisnya, tak ada benda najis zahir, tapi disebut najis. Orang musyrikin disebut najis juga. Kenapa tu? Padahal dia tidak najis. Islam pun tak ajar kalau sentuh dengan orang kafir kena basuh tangan. Tak. Apa dia sebut najis? Dia nak cerita konsep najis tu luas. Kamu kena faham mula-mula sekali dengan benda-benda zahir. Hak zahir kamu faham. Kalau tak ayat kamu faham. Kalau benda-benda kotor tu, itulah najisnya. Kamu kena faham lebih daripada itu lagi.
Najis maknawi maksudnya. Najis yang abstrak. Dalam hidup kita ni ada zahir, ada yang abstrak. Hak kita kena faham sebagai manusia. Kena lebih lagi daripada binatang tu. Iaitu ada benda yang kotor juga, tapi kita tak nampak kotor. Najis, hadas orang panggil. Hadas, berhadas bila berkentu. Tak ada kotor apa nampak. Tapi kita tak boleh nak semaya. Kena ambil air semaya. Sebab apa? Dia kira kotor dah. Berhadas dah. Jadi nak boleh faham benda tu lah. Ada benda yang kita tak faham. Tapi Tuhan cerita kepada kita benda tu sebenarnya kotor. Sebab apa? Sebab bila kita duduk dalam masjid tak ada air semaya, malaikat lari. Padahal tak ada air semaya. Dia tidak istighfar dah kepada kita. Kalau kita duduk dalam keadaan berwudu, dia mari duduk kat kita istighfar untuk kita. Itu maknanya Tuhan nak cerita kepada kita. Jangan kita ingat di sekeliling kita ni manusia sahaja. Benda-benda kita nampak sahaja. Kalau orang tu kata suci, suci. Dah. Lebih daripada itu, ada lagi makhluk lain yang lebih halus. Dia boleh mengesat. Kotor tu. Kita panggil kotor tu. Jadi kita kata tidak kotor. Dia kata, jadi Allah SWT nak tingkatkan jiwa kita manusia ni biar jangan seperti binatang biasa. Sebab kalau sekadar tak suka benda ni, tak mahu benda ni, mahu pilih-pilih macam tu, binatang pun ada. Jangan begitu. Nak tingkatkan diri kita ni lebih daripada itu. Jadi sampai ke peringkat syirik. Wal ansab, berhala-berhala, wal azlam, dan anak-anak panah untuk dicabut undi nasib, apa semua tu kotor. Jadi dia kata syirik itulah kotornya. Tu yang abstraknya, yang semua manusia tak faham. Yang dia faham zahir semua faham. Tanyalah orang kafir pun, tanyalah bangsa mana pun, ni kotor ni kata. Tapi Al-Quran nak ajar kita konsep kotor tu lebih daripada tu. Kotor ni Tuhan tak terima. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kamu duduk cari hak kotor, hak tak molek untuk nak belanja. Sebelum ni kita dah baca dah. Sebab apa Tuhan tak terima? Tuhan tu tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Tuhan tu bagus, Tuhan tu comel, Tuhan tu bersih. Dia tidak terima kecuali yang bersih, yang baik. Gitu. Sebab tu kita ibadat kita apa semua nak bersih tu. Jadi yang bersih ni bukan ibadat ibadat badaniyah saja, ibadat maliyah, harta tu pun kena bersih juga. Jadi bersih macam mana? Tadilah jangan duduk cari hak kotor. Lepas tu selain daripada hak kotor tu ada lagi. Kalau niat tak betul, kalau riak, itu pun kotor juga tu. Sebab bila ada unsur-unsur syirik tu, kotor lah tu. Dia bukan setakat kotor begitu saja, kezaliman tu sebenarnya. Kita buat nyanya kepada diri kita sendiri. Itu makna zalim tu. Buat nyanya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Bila kita pilih syirik, kita menganiayai diri kita sendiri. Sebab tu dalam Quran selalu Allah SWT sebut, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Tidaklah Allah menzalimi mereka. Allah tidak buat nyaya kepada manusia, tetapi mereka sendirilah yang menganiayai diri mereka. Macam mana menganiayai diri mereka? Dengan memilih syirik itu, dia akan masuk neraka. Itulah buat nyaya kepada diri sendiri itu. Di situ akibat dia. Dengan menganiaya, dengan melakukan syirik, dia mendapat kemurkaan Allah. Bila dapat kemurkaan Allah, tidak saja tu, itulah buat nyaya kepada diri sendiri, akhirnya membawa kita kepada neraka. Itu semua. Jadi Islam nak ajar kita, Al-Quran nak ajar kita, syirik ni dalam apa bentuk sekalipun tak boleh. Tak boleh. Walaupun orang kata dari segi istilahnya orang panggil riak tu apa? Syirik khafi. Syirik khafi. Sembah berhala tu syirik jali. Syirik yang terang lah orang nampak, ni orang kafir buat kerja lagu ni. Tapi kalau riak ni orang panggil syirik yang tersembunyi. Syirik juga. Syirik juga dipanggil syirik juga. Allah SWT tak mahu yang macam tu pun tak mahu. Mana betul-betul nak ajar kita supaya ikhlas. Baik.
Kita tengok, tidak ada sesiapa pun dapat menolongnya daripada melepaskan azab Allah. Bila kita zalim sampai ke satu peringkat, kemuncak kezaliman ialah syirik, tak ada siapa boleh tolong. Sebab apa? Allah SWT tidak maafkan orang yang melakukan syirik terhadap dia. Orang yang melakukan kezaliman pun tak lepas juga. Tak boleh dengan dia, ya Allah ampunkanlah dosaku saja minta doa, tak padai. Bila dia buat nyaya kepada orang, dia rampas harta orang, dia kena bagi balik, baru selesai. Kalau tidak, tak selesai sampai ke akhirat. Tak ada siapa boleh tolong. Tak ada siapa boleh tolong. Akhir sekali, bukan masalah harta saja, masalah apa saja pun kita buat menganiayai orang lain, kita fitnah dia, besok tak lepas tu kalau berkait dengan manusia, berkait dengan kezaliman ni berat, tak lepas. Sehingga kalau tak ada apa-apa, kalau ada amalan orang tu adalah amalan baik lah, dia orang Islam juga, cuma dia buat nyaya kepada orang lain. Jadi Allah SWT akan ambil pahala dia tu bagi kepada orang yang dia anyayainya. Kalau habis pahala, tak ada pahala dia dah. Dosa orang ni, orang dia buat nyaya, ataupun orang yang dia zalimi, orang yang dia fitnah ni, dipindahkan kepada dia. Siapa begitu? Itu akibat kezaliman ni. Tak ada siapa boleh tolong. Diri sendirilah kalau nak tolong apa. Dengan lagu mana? Minta maaf lah, minta maaf dengan Tuhan dia. Jangan buat lagi macam tu. Jangan buat lagi. Itu menzalimi manusia tu besar kesalahan zalim ni. Dan kemuncak kezaliman ialah syirik. Itu hak kita tak nampak. Allah SWT ajar sampai begitu. Jangan menganiayai orang lain, dan jangan menganiayai diri sendiri pun tak boleh. Itu ajaran Islam. Sebab itu tak boleh menyeksa diri, tak boleh. Apalagi atas nama ibadat, tak ada je ni seksa diri nama ibadat ni kalau dalam agama Islam. Kalau agama lain ada lah, boleh tengok lah. Orang duduk pikul apa ni, masa taipus ada pikul kabadi tu kan, dicocok sini, cocok sini, tembus kot ni, tembus kot ni, cocok sini lidah sekali, duduk terjelang gitu, tak boleh nak masuk, tak lah ada apa ni besi tu, cocok tu. Tu penyeksaan diri. Cuba cari dalam Islam, adakah penyeksaan diri begitu atas nama ibadat? Tak ada satu. Tak boleh menganiayai diri sendiri, itu orang panggil. Dia tak sakit tu sebab dia ada benda lain, dia ada benda lain, dia masuk benda lain dulu, dia bius ke, dia apa ke, tak boleh ikut mana-mana. Itu orang panggil menganiayai diri sendiri. Dalam dunia ke, di akhirat besok ke, akibat perbuatan kita dunia ni, kita berarti menganiayai diri kita sendiri. Tak ada sebab orang lain, sebab kita sendiri. Tak boleh macam tu, jangan gitu. Tak ada siapa pun dapat menolongnya. Gitu. Lepas tu kalau kamu bagi sedekah dengan secara zahir, boleh. Tidak kata sedekah ni mesti sembunyi-sembunyi. Apalagi kalau yang wajib tu macam zakat, lagi molek kita buat secara terbuka. Sembahyang, kalau sembahyang fardu memang diajar supaya jemaah di masjid secara terbuka. Maka itu baik sekali, kerana menjadi contoh yang baik. Kalau orang tak tahu, orang tak tahu lah. Ni orang tahu, oh bagus, dia kaya, dia jadi milioner, baguslah kalau macam tu. Aku pun kalau jadi kaya nak jadi macam tu juga. Contohnya bagus, ni cerdik, ni bijak, ni macam ni. Dalam ramai-ramai, bukan ramai, ramai orang kaya ni, tapi yang macam tu. Itu jadi contoh yang baik kepada orang. Sebab itu kata, kalau kamu zahirkan, fani'immahi, dan kalau kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, yang ni kerana Allah lah, semuanya kerana Allah, maka itu adalah baik bagimu. Boleh juga. Terutama yang sunat-sunat tu kan, kita lebih baik buat secara sembunyi-sembunyi. Allah akan, ni hasil dia ni, faedah dia apabila kita buat kebajikan. Apabila kita buat kebajikan, terutamanya berbentuk infak, itu semua ni ada masih lagi ada kaitan dengan belanja, buat kebajikan. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian
dari kesalahan-kesalahanmu. Ini dia. Sebahagian daripada kesalahan-kesalahanmu, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Min, ada min di sini. Selalu kita tengok dalam Quran ni pasal bahasa dia kemah kan. Padahal kalau kita kata dalam bahasa biasa ni, boleh saja kita kata wa yukaffiru ankum sayyiatikum. Tak ada min, boleh. Sebab sayyiatikum itu jadi maf'ul. Apa perlu ada min di situnya? Nak ceritanya Tuhan kafarahkan dosa ni, hapuskan dosa ni tidak semua. Jangan kita ingat kita buat kebaikan kat segala-galanya hapus belaka. Dia kena tengok juga benda tu macam mana, setara mana. Nak ceritanya sebab beginilah kita kata benda-benda biasa lah kita kata. Sabun lah, kita ambil sabun. Sabun ni boleh tanggal setara ni ya, kalau sabun tangan tu sikit-sikit boleh lah. Kalau apa nama ni, kita makan sup ke apa ke, melekat apa ni lemak dia tu tak padan dah dengan apa ni sabun tangan hak biasalah. Hak lah ni hak cair tu orang buat tu kan, tak padan. 10 kali tak itu lagi. Cuba ambil sabun awak basuh baju tu, dah letak sekali sabun. Ada benda hak kuat, ada benda dia boleh menghapuskan juga, tapi sikit-sikit pun hapus juga. Padahlah hak biasa tu, basuh tangan biasa tu, hak setara tu padahlah. Kita kata apa benda kesalahan yang besar sangat kita buat tu, yang perlu kepada hak lebih lagi. Hak banyak kan hak kita buat ni, hak kecil-kecil tu lah. Tapi hak kecil-kecil pun banyak-banyak jadi kotor juga. Perlu dibersihkan. Jadi kesalahan sebahagian, min tu makna sebahagian dari kesalahan-kesalahan. Kalau dia kata Allah menghapuskan dari kamu kesalahan-kesalahanmu, maknanya kita akan faham Allah akan hapuskan belaka. Tiba-tiba besok tak hapus pun. Kita bertemu dengan Allah, Allah tak hapuskan semua. Dulu kata hapus semua. Bacalah biar molek. Sebab tu orang suruh mengaji, min tu ada situ. Kalau tidak orang boleh kata Tuhan mungkin janji ke pula ni. Dulu dia kata hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu. Ni ada ni, kita kena seksa lagi di akhirat besok. Mungkin orang akan kata lagu tu. Tidakkah Allah tu tidak memungkiri janji? Maka dia berjanji dan nak hapus dulu. Ni tak hapus. Tuhan berjanji itu macam ni, min sayyiatikum. Sebahagian daripada kesalahan-kesalahanmu, bukan semua kesalahan-kesalahanmu. Padan dengan benda lah, dia hapus tu. Seperti kita tadi lah kata, nak basuh tangan, biarkan biasa. Sekali basuh sabun tu pun tidak kuat mana pun cukup dah. Buat apa kuat-kuat, rosak tangan banyak-banyak. Pada setara tu je lah. Kita kata maknanya pembersih tu, pencuci tu dia banyak peringkat pula. Sebab tu ya Allah SWT ajar kita buat kebajikan ni macam-macam. Sebab hak lagu ni, sedekah boleh hapuskan hak lagu ni, puasa sunat boleh menghapuskan hak lagu ni, sembahyang sunat boleh menghapuskan hak lagu ni, banyak lagi. Kita buat kebaikan, tolong orang boleh menghapuskan macam. Sebab tu dia pelbagai tu. Sebab nak menghapuskan semua tak boleh. Dia ada benda-benda ni boleh dihapuskan benda ni, gitu. Jadi sebahagian dengan kamu infak saja, bagi sedekah ni, bukan semua dosa kamu hapus, tidak, sebahagian. Yang sesuai dengannya Allah SWT Maha tahulah benda apa yang dihapuskan itu. Baik, kita tengok 481, iaitu dosa-dosamu selain syirik dan dosa-dosa kerana mencabuli hak-hak hamba-hamba Allah, manusia. Kita buat nyaya ataupun kita menganiayai, menzalimi orang lain, manusia, tu tak boleh. Kalau dengan Allah syirik, syirik tak maaf. Kalau manusia, dalam apa nama ni, Quran atau dalam hadis terutamanya lebih jelas lah, dia tak boleh. Dia kena minta maaf, manusia tu maafkan kita. Kalau dosa tu, kesalahan tu berat, tak pada kita bertemu lagi raya maaf belaka dah, maaf salah dah, dakat lah salah, maaf belaka, dia pun kata maaf lah. Kita tak cerita habis.
Kalau kita cerita ada satu tu hak kita buat nyaya kepada dia tu, kita fitnah dia, kalau kita apa? Tak mau maaf dia. Tak jadi tu. Jangan nak main apa nama dia kata nusuk dengan Tuhan. Orang kata panggil nak main cikucak dengan Tuhan tak boleh. Dengan orang boleh. Nah. Sebab Tuhan tahu hati kita. Kita nak melepaskan diri kita. Hari raya kita kata maaf belaka dah. Maaf belaka. Tak apa dah kita kata dia maaf belaka. Sebab kita tak cerita. Orang nak maaf mudah nak maaf ni benda setara mana? Ada kala kita tak boleh maaf. Tak boleh. Boleh. Ada lagu tu. Sebab tu kata jangan main-main. Kalau dengan manusia ni jangan buat mudah. Kalau dia tak maaf sampai akhirat. Sampai akhirat. Itu keadilan Allah. Allah SWT bela manusia yang dianiaya. Dia tak suka orang yang zalim. Dia tak suka. Sebab apa? Sebab kalau berkenaan dengan Allah, syirik dia tidak maafkan. Ini dalam ayat ni. Kerana Allah telah pun berfirman. Baca situ. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukum-hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Surah An-Nisa ayat 116. Ni dia ada dua tempat ni lagu ni. Di sini kita ambil ni, tak apalah. Jadi kalau kita perhati terjemahan ya, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Lepas tu dalam bracket tu cuba tengok tu, menurut peraturan hukum-hukumnya. Selalu ada macam ni. Maknanya Allah SWT selain daripada syirik pun Allah SWT boleh ampun. Ya, semua orang diampun. Sesiapa yang dikehendakinya. Dan kita tidak tahu, takut kita tidak termasuk dalam orang yang dikehendaki Allah nak ampunkan itu. Sebab tu jangan mudah-mudah buat dosa besar. Berzina ke, minum arak ke, curi ke, apa-apalah dosa besar. Sebab kita tidak tahu Allah ampun ke tidak. Dia ampun tu kepada orang yang dikehendakinya. Kita tak tahu Allah SWT ampun ke tidak. Sebab tu jangan main. Kalau dia tak ampun, habis kita. Habislah kita. Kalau dia tak ampun. Lepas tu menurut peraturan hukum-hukumnya. Ampun tu dia ada cara dia. Menurut peraturan tu maksudnya mengikut sunnah dia. Sunnah dia macam mana? Kalau dia nak kesian ke orang tu, dia nak ampun, sungguh nampak menyesal, bertaubat misalnya, dia bertaubat, jadi Allah SWT boleh ampun. Allah SWT boleh ampun. Bukan kata ampun tu suka-suka gitu saja-saja. Dia buat kebaikan pula lepas pada tu dia jadi orang baik. Allah SWT pun tengok sungguh dia ni menyesal. Itu sunnatullah. Ataupun bertaubat, minta doa dengan Allah lah, minta maaf, minta ya Allah ampunkanlah dosa aku sungguh-sungguh sampai jeri. Biar pada dengan kesalahan kita buat tu sampai gitu. Barulah Allah menghendaki. Jadi Allah SWT menghendaki ni pun dia ada cara juga. Bukan menghendaki sewenang-wenang. Orang ni sebab dia nak ikutlah. Tak pernah bertaubat, tak pernah menyesal, dia nak. Tapi nak ayatnya kekuasaan Allah, kehendak Allah tu mutlak. Kalau dia nak boleh macam tu pun. Tetapi ada wajarnya, ada kewajarannya. Sunnatullah tu. Sebab kita kata Allah nak beri kenyang, kita tak makan pun boleh. Kuasa dia tu sampai macam tu. Tapi sunnah dia kena makan. Gitu. Kena ikut tu. Itu menurut peraturan hukum-hukumnya tu. Itulah maksudnya sunnatullah. Ikut sunnatullah. Dia kena gitu cara dah. Jadi nampak dah tu, insya-Allah.
Baik, oleh kerana kita tak ada nota lagi, kita panjang sikit ni dah malam ni. Kita panjang sikit ni. Kita keluar daripada tafsir Quran dengan Quran sikit. Tapi keluar pun tak keluar daripada dalam batas lagi. Sekalian kita duk main tafsir Quran dengan Quran. Jangan-jangan kita nak keluar sedikit daripada hal tu. Sebab apa? Sebab ada manfaat juga. Saya fikir berhati-berhati ni ada manfaat. Kita nak ambil yang malam ni. Kalau boleh ni faham molek, banyak dah kita dapat. Banyak dah kita dapat. Tapi kalau kita duk main tafsir Quran dengan Quran semua, kita tak dapat benda lagu tu. Sebab tu kita nak keluar sikit tu daripada daerah. Nak keluar sikit daripada daerah. Apa? Cuba perhati. Dan ketahuilah apa sahaja yang kamu belanjakan. Ma anfaqtum min nafaqatin. Min nafaqatin. Apa-apa lah yang kita belanja. Orang panggil belanja pitih ke, belanja makanan ke, belanja lah orang panggil belanja. Apa-apalah. Kita beri makan kepada orang ke, kita beli buku ke, kita beri hadiah kepada dia ke, belanja lah kalau tu. Apa-apa belanja. Au nazartum min nadrin, ataupun hak kamu, apa-apa kamu nazar, kamu bernazar. Itu hak kita nak malam ni. Jadi ni semua ni Tuhan tahu belaka ni. Jangan kata kamu buat tak kena cara. Kalau kamu buat tak kena cara, boleh jadi itu termasuk dalam orang zalim. Zalim. Kalau tidak zalim kepada orang lain pun zalim kepada diri sendiri. Itu. Kena ingat waktu tu. Kita duduk berasa kita buat ibadat, rupanya kita buat zalim. Zalim macam mana? Tak adil lah. Kita riak ke, kita apa ke, tidak ikhlas. Itu zalim tu. Begitu juga bernazar, kita buat main-main dengan nazar. Jangan. Apa itu nazar? Amalan ni kita pegang sebutir tu. Sebab dalam Quran ni sebut gitu je. Nazar. Benda lagu mana nazar ni? Perincian dia. Syarat dia, rukun dia apa. Itu kita kena tahu. Sebab kalau kita tengok, baik kita tunjuk dah. Kita tunjuk. Malam ni kita ambil sebutir tu. Nazar tu apa? Kenapa Allah SWT kaitkan dengan ayat ni? Allah SWT kaitkan. Cuba kita perhati di sini. An-nadhru. An-nadhru, nazar. Ada beberapa tempat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali ya sebut dalam Quran. Tapi 5 kali pun kalau kita baca begitu saja, kita tak tahu apa itu nazar. Sebab apa? Dia perinciannya diperolehi melalui sunnah. Melalui sunnah, hadis-hadis. Lepas tu pendapat-pendapat ulama yang mereka faham daripada Quran dan hadis lah. Kalau kita perhati ni, cuba kita perhati. Mula-mula sekali kita bertemu malam ni lah. Ni qamus hadis. Apa ni qamus Quran? Qamus Quran. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lam. Al-Baqarah surah kedua ayat 270 yang kita baca saat ni. Ni mula-mula kita bertemu dengan azab. Akan datang kita akan bertemu lagi. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran. Jadi isteri Imran bernazar, hak dalam perut dia tu, dia mengandung tu anak ni, dia nak khidmat. Dia nak wakafkan anak dia ni biar berkhidmat Baitul Maqdis tu. Masjidil Aqsa tu, duduk khidmat situ. Tu dia bernazar lagu tu. Gitu je. Jadi kita pun nampak dalam gambaran nazar ni apa benda macam mana. Nazar ni berupa belanja saja, duit saja ke? Kalau kita tengok kepada ayat tu, anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin, nampak ada berkait dengan belanja juga tu, keluar duit juga tu. Keluar duit juga tu. Nak sembelih kambing kena beli. Misalnya, nak sembelih lembu nazar kena beli. Termasuk dia ada kait dengan infak juga tu. Dia ada kait. Tapi nak ceritanya nazar ini tidak semestinya begitu.
tidak mesti berkait dengan harta, tidak mesti berkait dengan belanja-belanja. Contohnya isteri Imran itu, iaitu mak kepada Maryam lah, mak kepada Nabi Isa tu. Mana nenek dia lah ni, nenek dia bernazar. Tiba-tiba yang bolehnya anak perempuan, dia duduk ingat anak lelaki sebab lebih sesuai nak jaga Masjid Aqsa tu, lelaki lah duduk situ. Tiba-tiba boleh anak perempuan, susah juga. Tak apalah, itu kita akan bertemu akan datang. Fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Bernazar nak puasa pula. Kamu kata bila dapat anak ni, orang akan tanya lah, macam mana anak tak menikah? Dapat anak ni, tak usah bercakap banyak. Kata kepada orang, isyarat lah. Sebab dalam syariat Nabi dulu, kalau kata puasa ni tak bercakap juga. Kita di syariat kita ni, puasa boleh bercakap, tak boleh makan, tak boleh minum. Dalam syariat dulu sebelum Nabi kita ni, puasa tu maksudnya tak boleh bercakap. Jadi aku bernazar nak puasa. Aku bernazar nak puasa. Isyarat. Jadi aku bernazar nak, bila puasa tak boleh bercakap lah. Tanya budak ni, tanya dia sendirilah. Tanya budak ni, siapa ayah kamu? Tanya dia sendiri. Jadi anak dia tak akan bercakap. Memang dalam Quran sebutlah Nabi Isa tu bercakap pada masa budak lagi. Masa kecil lagi bercakap. Cerita inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Misalnya itu disebut. Baik. Thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. Di sini disebut nazar-nazar. Hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Bila sudah bernazar, kena sempurnakan nazar ini. Disebut gitu je. Yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini dalam surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Maknanya orang beriman ni, orang-orang yang bagus ni macam mana? Tuhan puji, Tuhan sebut sifat dia menyempurnakan nazar. Itu antaranya. Baik. Itulah yang disebut dalam Quran. Baik. Kalau kita nak perincian lagi, ni kita nak pergi kepada kitab lain. Perincian lagi tentang nazar itu, kita boleh tengok di sini. Tengok sini. Baik, saya ambil maksud dia. Tidak nak baca. Baca panjang pula. Ambil maksud dia. Apa kesimpulannya ceritanya nazar-nazar ni? Kenapa malam ni kita mula-mula sekali bertemu dengan ayat nazar, kita faham dulu apa itu nazar. Apa itu nazar? Selok-belok nazar itu kita nak tahu. Sebab dalam Quran ni sebut gitu lah. Baguslah menyempurnakan nazar. Semua nazar ni bagus ke? Kalau bagus, kenapa ada ulama kata tak boleh, haram nazar, makruh nazar? Menazar macam mana tu? Kok haram, makruh, apa semua tu? Semua menazar tu kena sempurna ke? Dia ada perincian dia. Baik. Saya buat ringkasan daripada kitab ni. Ni pun kamus juga. Cuma kamus fiqh. Kamus fiqh. Kamus fiqh saya guna ni, dia macam-macam, ada banyak. Ni salah satu lah. Kita ambil ni. Sebab kita nak ambil ni. Ni saya ambil ni dalam bahasa Urdu. Kalau baca pun tak faham juga. Kalau bahasa Arab pun ada lah. Cuma panjang lagi, lebih detail lagi. Kita boleh pilih. Kita pilih ni. Tak apa. Nazar ni dari segi bahasa apa makna? Apa makna? Makna kita mewajibkan atas diri kita sesuatu. Itu. Asalnya tidak wajib, kita wajibkan. Aku nak buat benda ni, mesti aku akan buat benda ni. Mewajibkan sesuatu. Itu nazar lah orang panggil. Jadi dalam Quran tadi nuzur wal yufu nuzurahum. Nuzur pun ada sebut juga. Itu tak apalah dari segi bahasa tu. Ada dari segi syariatnya, dari segi agamanya, bila kata nazar tu apa makna dari segi istilahnya.
iaitu dengan niat mengagungkan, memuliakan Allah, kita mewajibkan atas diri kita sesuatu yang harus. Dengan niat satu, bukan kerana orang lain, bukan kerana apa, bukan kerana berhala apa. Dah, orang kafir dia buat kerana berhala, kerana macam-macam lah sembahyang dia. Kita orang Islam ni kerana Allah dulu, kerana nak mengagungkan, memuliakan, membesarkan Allah. Kita berniat, kita kata dengan niat sesuatu, kita wajibkan sesuatu ke atas diri kita. Sesuatu itu yang harus, gitu. Itu orang panggil nazar. Lepas tu perincian dia panjang lah. Perincian dia tu panjang. Itu pada dasarnya, kalau kata dari segi agama ni, nazar-nazar ni apa? Itulah mewajibkan ke atas diri kita kerana Allah sesuatu yang harus. Di sisi agamanya harus, bukan wajib, harus. Kena faham situ. Baik. Nazar ini sebahagian daripada ajaran agama ke tidak? Itu perkara yang kedua, kena tahu. Ia termasuk dalam ajaran agama Islam. Ia ada bukan sekadar dalam Quran, dalam hadis pun ada, dalam ijma' pun ada. Dari segi logik pun munasabah juga. Dari segi logik pun munasabah juga. Sebab itu Tuhan tahu kenapa dia buat peluang kepada manusia ni bernazar. Memang tabiat manusia ni, kalau dia nak gapo-gapo kan, dia nak gapo-gapo, kalau dia dapat benda tu, dia akan nak buat gini-gini. Dia ada manusia ni begitu. Allah SWT tahulah manusia ni jiwa dia begitu. Kalau tak boleh dia pelepah, dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia dapat sesuatu ke, ataupun dia terhindar daripada sesuatu ke, dia berasa benda tu besar. Dia berasa benda tu kalau dia buat gini, dia puas hati. Allah SWT ni pandai. Allah SWT ni maha mengetahui. Dia tahu jiwa manusia ni macam mana. Jiwa manusia kan, misalnya dia sedih ada, sebab kita dalam hidup ni sedih ada, suka ada, duka ada kan. Tapi kalau sedih semua kan, yalah kalau kita hidup. Tapi kita nak faham agama ni, nak faham ajaran agama ni macam mana. Tak suka kalau sedih semua. Hidup ni. Dengan sebab itu orang sedih macam mana, dia susah macam mana, dia akan jumpa hari raya. Hari raya tu disyariatkan tidak? Disyariatkan. Ada ajaran agama ke tidak? Iya, ajaran agama. Raya tu apa makna? Sukalah. Suka. Tuhan nak buat manusia ni suka. Jangan sedih hari tu. Kalau sedih buat letak tepi. Kalau kita ni ada sedih pun, ada susah pun, letak ke tepi. Tapi letak ke tepi pun yang kena ada suasana juga kan. Sebab itulah diwajibkan zakat fitrah tu, supaya memang boleh suka. Sebab apa? Kalau tak ada nak makan, ni nak suka guana. Nak pakai comel sepuh orang lain pun tak boleh. Nak suka lagu mana? Sebab itulah Allah SWT wajibkan zakat fitrah. Nak suruh manusia ni boleh suka. Lepas tu kalau berharta, ada duit, memanglah boleh lah lagi suka. Buat kek pun macam-macam dah, sekut macam-macam dah. Ni paling tidak memang dia boleh suka daripada hari-hari biasa tu. Bayangkan kalau orang susah, ya letak kita ni bukan senang-senang saja, tak berapa nampak benda tu. Bayangkan orang 2 tahun tak makan daging. Tiba-tiba raya haji mewah daging, boleh makan. Nak buat goreng, nak buat panggang, nak buat percik, nak buat apa boleh berlaku. Ikut demo nak buat apa. Kan suka kata juga. Hari suka ke mana? Suka ni duduk berapa dia? Suka ni boleh makan. Tu nombor 1 sekali. Suka tak boleh makan. Tak boleh, tak suka dah tu. Sebab tu haram puasa pada hari raya. Haram. Bukan tak boleh pahala.
Puasa tu bagus. Tapi tak kena gaya boleh haram. Contohnya puasa pada hari raya. Sebab apa haram? Tuhan tak suka lah. Tak boleh makan ni, tak suka. Pakai comel apa? Pakai comel boleh jalan mana-mana, makan tak boleh. Tak suka. Suka ni hak mesti kena ada bila boleh makan. Itu dia. Jadi barulah kita nampak agama. Kalau kita nak fikir nak buat sendiri agama nak ke mana? Untuk keluarga kita nak buat diri. Demo setara mana nak buat? Ni seluruh dunia terima. Orang terima dengan senang hati. Kalau bernazar ni bukan kita orang di Malaysia saja bernazar. Raya ni seluruh dunia. Macam mana manusia boleh terima? Kalau kita lah buat kemukakan teori kita, pendapat kita, siapa dia nak pakai? Siapa dia nak pakai lagu tu? Itu agama. Itulah bukti agama ni mari daripada Tuhan, daripada Allah. Sebab manusia tu mudah terima. Sehingga kahak palsu pun dia jadi taat lagi, patuh lagi. Mana kehendak manusia, jiwa manusia, naluri beragama ni ada di dalam manusia, setiap manusia. Kalau tak ada agama tak boleh. Dia akan cari juga. Walaupun tak betul. Naluri ni benda tak boleh pisah. Benda yang memang ada di dalam jiwa kita. Seperti naluri takut. Kalau kata manusia ni mesti ada takut. Nabi sekalipun dia takut. Dia ada ketikanya dia takut. Nabi sekalipun. Apatah lagi kita. Naluri kasih, sayang. Tu naluri. Semua orang ada tu. Jadi suka tu naluri. Allah SWT tahu naluri manusia tu macam mana. Tu nak ceritanya. Naluri manusia ni gitulah. Salah satunya dia kalau nak gapo-gapo, atau kalau dia berjaya, kalau dia terhindar daripada gapo-gapo, dia tak puas hati kalau dia tak buat sesuatu. Lalu buat ke dia tu begitu berasa tu, dia terkeluar daripada mulut dia, aku nak sembelih lembu sekali ni. Dia ada tu. Sembelih lembu apa weh? Kita orang Islam tak payah kata dah kerana Allah Subhanahu Taala dah. Hakikatnya gitulah, kerana Allah Taala. Kerana Allah. Sebab semua ni Allah Subhanahu Taala bui ni kita ni. Kita terhindar daripada penyakit tu, penyakit yang berat tu. Allah lah yang menyembuhkan kita. Jadi sebagai memuliakan dia, mengagungkan dia, membesarkan dia, itu naluri manusia. Kalau orang buat apa-apa kepada dia, dia nak terima kasih. Selagi tak boleh terima kasih, tak puas hati dia. Paling tidak nak terima kasih. Itu dia. Jadi tidak semesti sebelah lembu sebelah kambing. Dia kata kalau aku dapat benda ni, berasa itu benda ni, nak semaya 2 rakaat. Semaya 2 rakaat boleh tak? Boleh lah, benda harus. Sebab dasarnya harus tadi. Aku kalau boleh benda ni, aku nak minum air. Boleh? Tak boleh sebab tidak harus. Sebab tidak harus. Ya kena benda harus. Aku kalau boleh benda ni, aku nak semaya 5 waktu. Boleh? Tak boleh. Itu wajib. Itu fardu. Hak harus. Sebab itu kenapa takrif dia dulu. Nazar tu gapo. Benda harus. Benda harus tak apalah. Ikutlah ke mana. Selagi harus boleh. Niat nak bunuh orang kita panggil niat. Dia berniat. Nazar lah tu. Dia berniat sikit. Niat nak bunuh orang. Tak boleh. Itu haram. Jadi dalam Quran, dalam hadis, ijma' ulama, sepakat ulama, nazar ni ada. Boleh nak menazar. Sebab apa? Wajib ke menazar? Tidak wajib. Dia paling tinggi, molek lah. Kalau begitu, paling tinggi molek lah. Sebab apa? Nak melepaskan perasaan tu, naluri manusia tu. Nabi SAW dah bagi panduan. Sebab tu kita kata kita nak keluar sikit daripada daerah. Nabi bersabda apa? Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Sesiapa yang bernazar nak melakukan ketaatan kepada Allah, bentuk ketaatan. Orang panggil taat ni apa? Kita tahu. Dia kena taatlah. Taatlah kepada Allah.
Dia bernazar nak puasa ke, dia bernazar nak sembahyang ke 2 rakaat ke, dia bernazar nak pergi umrah ke, ikutlah. Falyuti', taatlah kepada Allah, ikutlah. Dan sesiapa yang bernazar untuk buat maksiat, jangan dibuat. Nabi royak dah tu, jangan dibuat. Itu. Jadi hadis ni ada hadis Bukhari, hadis Bukhari. Jadi pada dasarnya boleh dikatakan umat Islam, ulama-ulamanya khususnya sepakat, ijma' mengatakan wajib kita menyempurnakan apa yang kita nazar, apa yang kita nazari. Hak tadilah dalam batas tadi. Baik, kita nak tahu pula rukun nazar. Rukun nazar. Rukun ni kalau tak ada ni, tak ada lah nazar tu. Itu rukun. Apa? Ada benda tidak rukun. Kalau tidak rukun tu tak apalah kalau tak ada pun. Gitu. Kenapa? Sebab kita kata semaya tu, rukun ni apa? Rukun tu kalau tak ada tu tak jadi semaya. Kalau hak sunat tu bukan rukun apa panggil. Ni rukun. Nak ada nazar tu kena ada ni. Dia ada khilaf dah. Khilaf dah lah tu. Tu yang kita kata keluar daripada daerah tu kita nak bincang. Kalau ulama-ulama dalam mazhab Hanafi kata dia rukun dia satu saja. Satu saja rukun nazar. Iaitu mengucapkan dengan mulai ni. Mengucapkan dengan lidah bahawa nak bernazar. Mana aku wajibkan atas diriku buat benda-benda ni. Dia kena kata. Kena kata. Ataupun aku bernazar. Nazar tu maksudnya wajib ke atas diri lah. Aku bernazar nak buat benda ni, benda ni, benda ni. Aku bernazar nak puasa misalnya. Tak boleh makan lah, tak boleh minum. Sekian-sekian hari misalnya. Dia kena kata. Itu dia. Dia kena kata. Kalau dia tak kata dalam hati saja tak jadi. Tapi kalau dia nak, dia pun ingat aku dalam hati terputus. Dah walaupun aku tak cerita kat orang, boleh dia buat, boleh. Tapi tidak jadi mesti. Tidak jadi kata dia tidak menunaikan nazar dia. Dia telah khianat, berjanji dengan Allah. Ada. Dia kata ni, yang kan kata ni. Kata. Sebab cerah lah, cerah. 1000 kali kata dalam hati, betul jadi. Dia kena kata, lafaz. Lafaz, baru jadi. Apa? Mengikut fuqaha yang lain, dalam mazhab lain lah, selain daripada sirah, orang panggil lafaz nazar itu, dia kena ada orang yang bernazar tu. Orang yang bernazar. Ini rukun dia. Dan benda yang dinazar, apa? Benda yang dinazar, dia kena ada 3 perkara ni. 3 perkara ni ada, barulah itu. Kalau ada lafaz, ada orang tapi tak ada tahu benda yang nak buat apa, tak boleh lagi tu. Tak cukup nazar. Nak buat apa benda nak buat, ataupun nak tinggal apa. Itu. Nak tinggal apa. Jadi dia kena ada benda tu. Baik, syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia pun ada 3 juga. Iaitu yang berkait dengan orang yang bernazar tu. Yang kedua berkait dengan benda yang dinazar itu. Yang ketiganya berkait dengan ucapan dia. Dia kata lagu mana? Yang dia ucap tu lagu mana? Kadang-kadang orang ni memang dia kata jelas, orang dengar lah. Orang dengar dia kata. Ada kalanya kalau selagi dia tidak kata, tidak wajib atas dia. Dia kena kata dulu. Ni ramai orang kita dia ingat dalam hati dia sorang tu wajib dah. Dah. Cumanya kita kata dah moga dia berurusan dengan Tuhan, kan Tuhan tahu dia kata dalam hati tu. Kalau dia buat, boleh kan kita lah. Nak kata mesti dia kena buat. Kalau tidak berdosa.
Tidak sampai ke situ. Dia kena kata dulu. Sebab manusia ni dengan kata tu maknanya dia memang sungguh lah. Gapo dia? Kalau orang yang bernazar tu syarat dia. Ni syarat. Syarat ni di luar daripada hakikat nazar tu, di luar. Sebelum pada tu dia kena ada benda ni. Seperti kita kata air semaya lah. Air semaya tidak semaya, tapi syarat. Tak ada dia tak jadi semaya. Gitu. Air semaya tu bukan rukun. Wuduk itu bukan rukun, syarat. Jadi syarat ni sebelum. Apa? Kepada orang yang bernazar tu dia kena akil, baligh dan Islam. Ni syarat. Jadi malam ni macam kita belajar ayat ni juga. Au nadartum min nadrin. Cuma perincian dia supaya kita boleh terus amal. Boleh faham tu. Gapo dia hakikatnya. Sebab ramai ni berlaku kepada kita ni. Maknanya kita berlaku tapi kita tak tahu kedudukannya. Setara mana. Dia kena orang tu akil, baligh, Islam. Kalau orang kafir bernazar tak wajib. Tak kena. Walaupun dia sebut. Kenapa? Dia masuk Islam, dia kena. Bila dia masuk tak kena. Dia kena Islam dulu. Ketika dia bernazar tu Islam, dia Islam. Begitu. Dia kena berakal. Kalau orang gila, tak jadi. Berakal tu maksudnya gila. Tidak gila lah. Kalau gila tak jadi. Bodoh sangat kau, bodoh sangat. Tak boleh juga. Berakal, ada akal. Baligh itu sudah cukup umur. Sudah baligh, sudah wajib dia bersemayam, berpuasa, apa gitu, sudah wajib dah. Baligh itu ada tanda-tanda dia lah. Kita tidak nak pergi ke situ. Tanda-tanda dia tu kira-kiranya maklum dah lah kan. Baik. Tidak wajib. Tetapi ada khilaf. Kalau orang kafir masuk Islam, ada khilaf. Kalau dia bernazar benda tu benda molek, adakah dia kena sempurnakan? Ada khilaf. Tapi pada dasarnya tidak. Dia tidak terikat dengan itu. Okey, tak apa. Benda yang kita nazar tu apa? Benda yang kita nazar tu apa syarat-syarat dia? Dia ada beberapa syarat juga. Kita bernazar nak buat apa? Benda kita nazar tu dia ada beberapa syarat juga. Bukan semua benda boleh buat kan? Tak boleh. Kita tak boleh nazarkan benda yang setengah-setengah benda tu. Jadi beberapa syarat. Pertamanya, dari segi syaratnya benda tu mungkin ada. Boleh ada di segi syaratnya. Boleh berlaku. Boleh dibuat menurut syaratnya. Misalnya kalau seseorang tu dia bernazar nak puasa tengah malam. Tak boleh. Itu bukan waktunya. Tak pernah ada puasa tengah malam dalam Islam. Puasa di tengah hari. Dia kena mungkin benda tu mungkin berlaku. Boleh berlaku. Kalau nak puasa hari Isnin, hari Khamis, lagilah boleh. Memang Nabi suruh pun. Kalau tidak hari itu pun boleh. Boleh. Kena tengah hari. Atau seseorang itu bernazar. Orang perempuan itu bernazar. Macam mana? Dia nak puasa. Ketika dia mari kotor. Mungkin. Tak mungkin. Tak boleh. Orang mari kotor mana boleh puasa. Dia kena suci. Baru boleh berpuasa. Tiba-tiba dia bernazar. Pada masa dia tidak mungkin melakukannya. Itu tidak boleh lah. Begitu juga kita bernazar benda yang tidak mungkin. Misalnya aku nak puasa, aku bernazar aku nak puasa kemarin lepas dah mana boleh nak tarik balik. Nak puasa esok boleh lah. Itu benda tak mungkin juga tu. Contoh tak mungkin tu lagu mana? Nak puasa kemarin dulu. Kemarin dulu nak puasa lagu mana? Tak mungkin tu.
Aku mendiak ni, aku nak iktikaf masjid. Kemari. Mana boleh? Kemari lepas dah. Nah, dia kena benda tu mungkin. Mungkin. Boleh berlaku. Yang kedua, ia adalah sesuatu yang menghampirkan kita kepada Allah, merupakan qurbah, taqarrub kepada Allah. Jangan ada maksud lain. Jangan benda tu buat tidak kita menghampirkan diri kepada Allah. Dengan sebab itu tidak boleh, tidak sah kita bernazar nak maksiat. Sebab maksiat tidak menghampirkan manusia kepada Allah, menjauhkan lagi daripada Allah. Jadi dengan sebab itu kita tidak boleh bernazar nak minum arak. Kalau aku berjaya begini-begini, aku nak minum arak, tak boleh. Ataupun aku nak bunuh orang, tak boleh semua tu. Sebab apa? Itu maksiat. Itu maksiat. Sebab apa? Asasnya Nabi SAW telah bersabda, la nadhra fi ma'siyatillah. Tiada nazar, tiada sebarang nazar. Apa nazar macam mana sekali? Tak ada. Kalau dengan melakukan maksiat kepada Allah, tak ada. Ini dia berkait dengan benda yang kita nazar tu. Benda yang kita nazar tu, jangan benda tu maksiat kepada Allah. Bahkan sebaliknya, ia menghampirkan diri kita kepada Allah. Memang semua sepakat, semua ulama sepakat, kalau kita menazar benda lagu ni, maksiat ni, kita tak boleh buat. Tetapi ada khilaf. Ni khilaf ni. Di kalangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dengan molek ni, dia ada khilaf macam mana? Walaupun dia nazar nak bunuh orang misalnya, kita nazar nak minum arak, memanglah tak boleh buat. Tapi kalau kata bernazar, kena ingatlah tadi sebut. Kalau tak sebut dah, sebut. Kalau tak sebut dah, dia sebut, aku nak minum arak sekali ni. Itu dia bernazar. Jadi tak boleh buat. Cuma dia kena bayar kafarah. Kafarah apa? Termasuk dalam kafarah qasam dia panggil. Walaupun dia tidak bersumpah, dia tidak kata aku bersumpah kerana Allah, atas nama Allah, aku kalau begini-begini aku akan minum arak. Tidak atas nama bersumpah, aku bernazar saja, dia kata aku bernazar saja. Begitu. Tak ada sumpah, tapi dia kena bayar kafarah sumpah. Tu kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan Hambali, dia kena bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah tu macam mana pula? Baca dalam Quran, ada selalu jawapan dia. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Tu. Jadi kafarah sumpah tu apa dia? Beri makan kepada 10 orang miskin, atau beri pakaian kepada mereka, iaitu makanan ataupun pakaian yang sederhana diberikan kepada keluarga kita. Beri makan 10 orang miskin. It'am 'asharati masakin, beri makan kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba saya. Memerdekakan hamba saya. Sekarang ni tak ada hamba saya. Tak ada lah, tak ada lah bahagian tu. Zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat dulu ada hamba saya, dia boleh merdekakan hamba saya. Itu kafarah dia. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Kalau tak ada, tak boleh buat. Tak ada hamba saya, nak bagi makan kepada orang miskin, bagi pakaian kepada orang miskin pun tak boleh. Puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum. Itulah kafarah sumpah kamu bila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpah kamu, jangan duduk main-main sumpah tu.
Sehingga jadi begitu. Mereka berpendapat begitu. Itu dia. Kena bayar kafarah. Sebab apa? Mereka kata, ya ada hadis. Sebab itu kita kata kalau main Quran saja tak lagi. Dia kena pergi pada hadis lah. Malam ni kita keluar sedikit. Bila keluar tu kita dapat banyak lah panduannya. Mereka pegang lagu tu apa asas dia je. Memanglah tidak ada, tak boleh kita buat maksiat tu, tapi ada dalam hadis sebut la nadra fi ma'siyatin wa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Di mana ada tiada nazar pada perkara maksiat, kafarahnya adalah kafarah sumpah. Mana ada sebut ada kafarah. Mereka pegang kau tu lah. Mereka pegang dengan itu. Jadi bagi orang yang tidak pegang dengan itu, misalnya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Malik, dia kata dah tak kena dah. Benda tu dah tak jadi dah. Tak ada mazhab apa, tak ada lah. Jangan dibuat. Sudahlah. Lepas tu kita kata mana molek antara dua tu. Kalau orang jenis tak apa reti sikit molek juga kena lagu ni. Molek juga pakar ni. Baru dia beringat semula. Kalau tidak mudah-mudah dia nak bernazar tu. Aku tidak sumpah, dia kata. Aku bernazar lah. Ni kena tahu khilaf ni. Itu faedah khilaf ni. Jadi kita kena tengok orang. Kalau orang tu lagu mana. Jadi berahi bernazar. Sikit-sikit bernazar. Sikit-sikit bernazar. Ada kan orang lagu tu kan. Setengah-setengah orang sepanjang hidup tak ada bernazar. Apa molek pada lagu tu. Ada hadisnya juga. Ada hadisnya juga. Tak apalah. Lepas tu dia kena benda yang dinazar itu. Kalau dia bernazar benda yang memang harus. Benda yang memang harus. Harus tu mana? Memang haruslah makan, minum. Bersetubuh kalau orang yang sudah kahwin dah. Tak ambil kira. Aku bernazar aku nak makan. Apa? Memang makan, tak makan mati je. Tu benda memang kita kena buat tu. Minum. Memanglah kita kena minum. Kalau tak minum, jadi apa maksudnya? Kalau kita kata bernazar, tak mesti minum kopi. Benda sabar. Sebab kopi tu harus, tak mesti kita minum kopi. Boleh. Tak minum kopi pun. Tak minum teh kau. Boleh. Tapi kalau tak minum, tak minum. Minum, kena minum. Air. Walaupun dia tu harus, tetapi harus, hak mesti boleh katakan kita tak boleh elok. Tapi hak harus tu harus yang kita boleh elok. Kalau kita tak minum, tak apa teh tu kan. Kau mati. Tak mati, sakit. Tak sakit juga. Harus kau tak minum. Memang harus, bukan wajib pun minum tu. Gitu. Kenapa? Jadi kalau bernazar benda-benda hak memang kita kena lakukan, dan benda tu termasuk dalam benda yang harus, benda yang halal, itu tak boleh. Tak boleh. Yang ketiga, hak kita nazar tu adalah sesuatu yang ibadah maksudah. Ibadat yang memang dikehendaki, memang dikehendaki ibadat itu. Kalau main lagu ni panjang kan, memang dikehendaki. Misalnya sembahyang, puasa, haji, umrah, iktikaf, kurban, kita sembelih binatang dan lain-lain. Itu yang ibadah maksudah orang panggil. Memang ada maksudnya. Memang disuruh, Tuhan suruh pun benda-benda tu. Kalau tak sampai ke peringkat tu lah ibadah, tapi tak sampai peringkat tu. Seperti kita pergi ziarah orang sakit. Seperti kita pergi mengiringi orang mati. Hantar orang mati pergi kubur. Seperti kita ambil wuduk, kita mandi, kita masuk ke dalam masjid, kita pegang Quran,
Begitu. Kita ban, kalau aku begini, boleh benda ni, aku nak ban dalam masjid tu misalnya. Itu ibadat tidak maksudah tu. Tak sampai ke peringkat tadi tu. Kalau kita bernazar, benda-benda ni tak boleh, tak dikira. Tak dikira. Itu mengikut satu pendapat. Kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, nazar macam tu pun kena juga. Jadi bukan ibadat maksudah saja, ibadat yang tidak maksudah. Tapi orang kira benda tu Nabi sukalah kalau pergi ziarah orang, apa nama ni, satu kelebihan lah dari segi agamanya, pergi hantar orang mati, uruskan orang mati, ambil air sembahyang, itu kan benda molek tu. Masuk ke masjid, masuk saja ke masjid, masuk saja pun pahala dah. Tapi kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, boleh juga. Walaupun itu pada asalnya tidak wajib, ibadat-ibadat macam tu. Seperti pergi ziarah orang sakit, wajib tidak wajib, begitu juga lain-lain lah. Begitu juga apa ni, mengikut ulama-ulama fiqh lah, mereka juga bersepakat tentang termasuk juga mana kena buat kalau kita bernazar, perkara-perkara yang termasuk dalam jenis yang wajib, jenis yang wajib kepada seseorang itu. Misalnya sembahyang, ada hak wajib kan, ada hak sunat. Puasa ada hak wajib kan, ada sunat. Jadi puasa sunat tu dari jenis puasa lah juga. Puasa hak wajib dari jenis tu. Dan lain-lain lagi. Apalah, ini termasuk dalam hak khilaf, termasuk dalam hak khilaf. Tentang iktikaf apa tu semua, kalau dia bernazar untuk iktikaf di satu tempat, adakah dia terikat dengan tempat tu, itu pun masih lagi khilaf lagi. Tak apalah. Yang keempatnya, dia benda yang dinazar tu ketika dia menyempurnakannya, hak dia, dalam milik dia, dalam milik dia, bukan dalam milik orang, dalam milik dia. Misalnya dia kata, kalau aku sembuh daripada sakit aku ini, aku nak sembelih kambing tu. Kambing tu kambing dia, boleh lah. Kalau kambing tu kambing orang, tak boleh lagu tu, tidak milik dia. Kalau dia kata, aku akan sembelih kambing, dia tidak kata kambing siapa-siapa, dia kata sembelih kambing, kena belilah. Tak ada kambing tak? Kalau dia ada kambing sendiri, bolehlah kambing dia sendiri pun, begitu. Tapi dia kena milik dia lah. Dia kena milik dia. Dia tak boleh milik orang, tak boleh. Begitu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, la nadhra fima la yamlikuhu ibnu Adam. Tiada nazar pada apa yang tidak dimiliki anak Adam. Kalau kita tidak milik benda tu, kita tak boleh menazar terhadap dia. Nak buat, tak boleh. Bernazar kalau ni, kalau kita dapat apa-apa, aku nak beri sedekah air sebotol ni kau kan. Air ni hak kita ke? Kalau tidak hak kita, tak boleh. Dia kena hak kita baru boleh. Kalau tidak hak kita, tak boleh. Ini sepakat ulama. Kalau seseorang kata bernazar, kalau aku begini-begini, maka aku akan apa ni? Aku akan sembelih kambing itu jika aku jadi tuan kepada kambing. Tak apa kalau itu. Kalau aku jadi tuan kambing itu, aku akan sembelih kambing itu. Tak apa dah tu. Ataupun aku nak bagi sedekah kau.
Jadi wajiblah ke atas dia bila dia memiliki kambing itu contohnya. Apa dalil dia? Dalil dia ni. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada orang yang berjanji dengan Allah, kalau Allah bagi kepada kami daripada limpah kurnianya, bagi kepada kami, nescaya kami akan sedekahkan. Mana kalau Allah bagi benda ni, mana ketika dia kata tu tak ada lagi, Tuhan tak bagi lagi. Mana kalau Tuhan bagi, kami akan bagi sedekah, atau kami akan jadi orang soleh dengan buat gini-gini. Maknanya benda tu tak ada lagi, boleh macam tu. Itu dalilnya. Okey. Tapi itu mengikut mazhab Hanafi. Kalau mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Mesti kena milik kita. Hak tidak jadi milik kita lagi tak boleh. Kita nak kaitkan dengan benda tu tak boleh. Kecuali kalau kita sebut secara umum lah, saya akan sembelih kambing. Kambing tu kita akan belilah. Memang ada pun kambing tu. Kambing siapa-siapa lah. Bila kita beli jadi milik kita dah lah. Gitu. Yang kelima, ini syarat. Benda yang kita nak nazar tu, kena tahu lah. Kalau tak tahu ni, itulah perincian tu kena tahu. Dan benda ni kalau kita nak dapat dalam Quran, tak ada ni. Paling tinggi Hasan ni lah. Itulah. Iaitu benda tu sejak awal lagi, sebelum kita bernazar tu tidak termasuk dalam hak fardu, sama ada fardu ain atau fardu kifayah, tak termasuk dalam hak tu. Itu syarat dia. Kalau termasuk dalam hak tu, tak boleh. Tak boleh. Kalau aku gini-gini, aku nak sembahyang fardu 5 waktu, tak boleh. Memang fardu ain dah tadi tu. Fardu kifayah, kalau aku begini-gini, aku akan pergi sembahyang mayat tu fardu kifayah. Tak boleh juga, tak boleh. Fardu kifayah. Aku nak pergi ziarah orang sakit, boleh. Itu sebab asalnya tidak wajib pun. Gitu. Nak beri sedekah, apa nama ni, zakat fitrah ke apa, kau tak boleh tu, tak boleh. Nak menguruskan orang mati itu fardu kifayah, tak boleh. Nak mengiringi orang mati pergi kubur, hatta dia kubur, itu boleh. Itu bukan fardu kifayah, itu sunnah. Boleh. Baik, kalau seseorang itu bernazar pada waktu-waktu yang dilarang, dia melakukan sesuatu tu, macam mana? Dia bernazar nak sembahyang lepas asar tu kan dilarang sembahyang. Lagu mana? Itu pun ada perincian dia. Tak boleh macam tu. Tak boleh bernazar macam tu. Ataupun dia bernazar, dia nak puasa hari raya. Dia nak puasa pada hari raya atau hari-hari tasyrik. Jadi mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, nazar itu tidak dikira, tidak diambil kira. Cuma hari itu dia tak bolehlah puasa. Dia kena ganti hari lain, hari yang memang boleh puasa. Bila dia sudah bernazar gitu, nak puasa pada hari yang tak boleh, dia kena ganti hari lain. Puasa hari itu tak boleh. Tetapi ulama-ulama yang lain, ahli khilaf ni, dalam mazhab Hanafi pun tidak sepakat juga. Umpamanya Imam Zufar mengatakan tak jadi. Kalau nazar aku tu tak jadi selalu, tak perlu ganti-ganti dah, tak ada dah. Kira tak jadi. Baik, kalau seseorang tu bernazar nak sembelih anak dia, kalau begini-gini aku nak korbankan anak aku, lagu mana? Mengikut Imam Abu Hanifah, jadi nazar itu, jadi, tetapi jangan disembelih anak. Jangan disembelih anak, kena ganti
binatang kurban yang lain. Seperti Nabi Ibrahim itulah cerita Nabi Ibrahim kan. Dia mimpi nak sembelih anak dia. Tuhan suruh ke tidak? Tuhan suruh sempurnakan. Sempurnakan tapi dengan ganti. Begitu. Tapi adakah patut kecil lagu tu kan? Mana taklah kalau ada orang gitu. Sebab tu kata kita nak keluar sikit malam ni. Kalau ada orang kecil gitu. Kononnya nak ikut Nabi Ibrahim. Tak payahlah tu. Contoh saja waktu tu. Lepas tu dia kena korban binatang. Binatang tu setara mana pula? Dia kena unta. Itu hak paling afdalnya. Kalau tidak lembu boleh dah. Kambing pun boleh dah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad. Imam Abu Yusuf, Imam Zufar dan Imam Syafi'i kata nazar tu tak terpakai dulu lagi. Tak jadi dulu lagi. Nak kata apa? Tak perlu, tak jadi apa. Lara. Cuma tidak tanda orang mukmin lah. Orang mukmin ni apa tanda dia? Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dia tidak kecek kose-kose gitu. Saja-saja gitu. Dah tahu dah tak boleh. Kata apa? Dah tahu dah tak boleh. Itu tidak sifat orang mukmin itu. Kalau seseorang itu bernazar nak pergi haji jalan kaki, panjang ni. Habis ke malam ni. Tak habis lagi ni tajuk-tajuk ni. Kecuali nazar, dalam nazar kecuali. Kecuali lah ke mana? Panjang lagi. Lepas tu kesan nazar itu. Hukum nazar banyak lagi. Kabar ke dah tak boleh. Lepas kalau kita menazar ni kena buat selalu ke lepas pada tu. Kalau ke mana boleh tangguh. Bila kalau jadi wajib kepada kita tu bila? Selepas tu panjang. Jadi tak bolehlah kita malam ni kena sekat tu lah. Sebab kita terbatas waktu kan. Sekat tu dulu. Kalau nak sambung pun kita sambung semula. Kalau tidak pun pakai lepas kita sebab panjang ni. Kita berhenti sekat tu. Nazar nak berjalan kaki. Nak pergi Mekah. Buat umrah, buat haji tapi nak jalan kaki. Tidak naik kapal terbang. Lepas tu lagu mana? Terus kita sambung semula dah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.